Syok bunyi itik tu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kitabus salati ay hadzal kitab fi bayanis salah. Ini suatu kitab pada menyatakan sembahyang. Ini pada menyatakan hukum hakam yang bersangkut dengan sembahyang. Bermula makna kitab. Makna ni ma'uniya 'anil lafzi. Apabila disebut kalimah kitab, apa yang dikehendaki dengan kitab? Ismun li jumlatin minal ilmi mustamilatin ala abwabin wa fusulin ghaliban. Artinya, bila disebut saja itlaq sebagai kitab, apa yang dimasukkan dengan kitab? Iaitu ismun, nama bagi, li jumlatin, perhimpunan, yang himpunan daripada ilmu. Sama ada apa ilmu lah, ilmu syarak lah maksudnya. Kalau selain pada ilmu syarak, tak panggil kitab. Ini ilmu syarak lah. Himpunan-himpunan tu yang melengkapi, mustamilah, sifat bagi jumlah, dan ke sifat bagi ilmu. Sifat bagi jumlah yang melengkapi atas beberapa bab. Ini bab dia akan ceritalah ke depan apa maksud bab, apa maksud apa nama furu', apa maksud masalah dalam sulam, dia cerita depan. Dan beberapa fasal, penceraian kecil. Kalau dengan mudah kita kata bab ni tajuk besar, fasal tu tajuk kecil kan. Tajuk kecil, fasal pada menyatakan rokok, bab sembahyang, rokok duduk dalam fasal ni duduk di bawah bab. Pada ghalib, pada kebanyakan kebiasaan dia, di bawah bab itu akan ada beberapa fasal, dipanggil beberapa fusul. Apa maksud sembahyang pula? Sebab tajuk utama di sini kitabus solah. Yang pertama perkataan kitab, jadi kitab kita dah maklum. Yang kedua berkenaan dengan solah. Apa maksud solah? Dan bermula makna sembahyang itu, maksud solah lah, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusatin. Isim siqah orang panggil ismul ladzi la yansarif wazan mafa'il. Tak boleh baca dengan bi syara'iti, kena baca dengan bi syara'ita lah. Makhsusah ni sifat bagi syara'it, dipanggil jar dengan apa nama fathah, sebab ismul ladzi la yansarif. Artinya beberapa perkataan. Jadi nak jadi sembahyang tu, apa maksud sembahyang? Mana sembahyang ni kena himpun ke semua tu, orang panggil sembahyang. Kalau rokok saja orang tak ingat sembahyang. Sujud saja orang tak ingat sembahyang. Baca Fatihah saja orang tak ingat sembahyang. Himpun semua perbuatan tu, tu orang panggil sembahyang. Tu aqwalun, beberapa perkataan, ini melibatkan rukun qauli, dan beberapa perbuatan, yang ini melibatkan rukun fi'li. Yang dimula mana yang kata perbuatan dan juga perkataan tadi ni, yang dimula akan perkataan atau beberapa perbuatan tu dengan takbir, takbiratul ihram, dan disudahi, ditutup akan beberapa tadi ni dengan salam. Tapi mula dengan takbir, tutup dengan salam, yang terkandung beberapa perbuatan dan perkataan tu dengan beberapa syarat yang ditentukan dia akan syarat. Tapi ada syaratnya lah kan. Itu maksud daripada kata sembahyang. Maka beberapa perkataan itu 5 perkara, ini panggil rukun qauli. Pertama takbir, yang ini mengucap Allahu Akbar. Keduanya baca Fatihah, ini baca satu surah yang dinamakan dengan Fatihah. Bukan baca Fatihah, Allahu Akbar, Fatihah, bukan begitu kan. Min nahti rumus kan, mana kita baca satu surah yang dinamakan Fatihah. Ringkas lah lebih hazaf. Tulis macam tu banyak lain kan. Tu ringkas tu. Ketiga, baca tahiyat ataupun tasyahud akhir. Ini semua akan ceritalah ke depan kan. Sebab apa nama tahiyat akhir, sebab apa nama tahiyat awal.
buah mukadimah tanya api selepas muzakarah. Pasal apa tahiyat? Apa beza tahiyat awal dengan tahiyat akhir? Baca atullah. Pasal apa orang panggil tahiyat awal? Kan at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Orang panggil apa? Tahiyat awal. Tahiyat akhir? Tahiyat akhir buat tu juga. Kalau wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan tasyahud. Kan lepas itu asyhadu anna muhammadan rasulullah masuk bawah tahiyat. Jadi pasal apa nama tahiyat awal? Bacaan tahiyat akhir tu juga cuma sumat tambah salawat Ibrahimiyah. Pasal apa nama tahiyat awal? Pasal apa nama tahiyat akhir? Ada sini tahiyat akhir. Kita tanya dulu tahiyat akhir. Tak pasal, tak apalah tang rukun tu. Pasal apa nama tahiyat akhir? Nak baca kemudian. Tu cik kata apa? Jangan duk buat mudah. Ada pasal. Lama-lama lah duk ngaji muzakarah, kita muzakarah kan. Daurah pun muzakarah. Pasal apa nama tahiyat awal? Pasal apa nama tahiyat? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Asyhadu tu dia masuk dalam tasyahud. Kan? Sebab ada asyhadu, ada pun tahiyat. Sebab ada kalimah tahiyat. Mengutama mimba majas mursal mimba bi itlaqil juz'i wa iradatil kulli al-mubayyan. Jadi boleh nama tahiyat, boleh nama tasyahud. Jadi itu kalimah yang sama. Kalau tahiyat awal pun baca tu, tahiyat akhir pun baca tu. Cuma sunat kita tambah selawat Ibrahimiyah. Kalau tahiyat akhir kita tak tambah pun selawat Ibrahimiyah, sah. Sah. Kan? Tu pasal apa tu nama tahiyat akhir? Lama ni muzakarah 5 tahun 7 bulan lama lah. Tu fiqah bagi dia ada buah fiqah. Dan kita tanam pokok serai bagi boleh makan serai. Tanam pokok pisang bagi makan pokok pisang, baru natijah dah. Jangan tanam pokok belam harap renduh ya, buah tak ada. Rugi kita. Tanam pokok apa nama balak tak apalah, abang ambil kayu. Apa nama tahiyat akhir? Tunggu sampai tambah benda ni. Sebut selepih lah. Baik, kalau kita sembahyang, kita kata tahiyat akhir, pasal tidak ada tahiyat dah. Kita kata sebab dia tahiyat akhir. Pasal apa nama tahiyat akhir? Kalau sembahyang yang ada 2 tahiyat, okeylah kita kata hak awal tu tahiyat awal, hak kemudian tahiyat akhir. Pasal apa sembahyang yang ada satu tahiyat kita nama tahiyat akhir? Rakaat kedua ke memang subuh. Pasal apa nama tahiyat akhir? Tu kalau sembahyang yang kita kata pasal apa nama tahiyat awal? Pasal dia awal. Contohlah. Dan pasal apa nama tahiyat akhir? Pasal tahiyat dia duduk akhir. Baik. Kalau lah kita sembahyang satu tahiyat saja sembahyang subuh, pasal apa nama tahiyat akhir? Tak nama tahiyat awal? Boleh tak kita tukar pun nama tahiyat akhir? Tahiyat awal. Tu. Yang kedua, seandainya sembahyang yang kita sembahyang tu mempunyai 5 tahiyat. Tahiyat yang pertama kita panggil tahiyat awal. Tahiyat yang ujung sekali kita panggil tahiyat akhir. Hak tengah tu panggil tahiyat apa? Tahiyat kedua. Tahiyat ketiga. Awal. Mana awal di tengah-tengah. Tahiyat pertengahan. Istilah baru ni. Tahiyat tengah. Ada pekah ni bagi nampak. Maksud tahiyat awal ni, tahiyat yang mana selepas daripadanya masih mempunyai rukun selain salam. Walaupun beberapa kali tahiyat sebelum tu tetap nama tahiyat awal. Kita sembahyang sunat mutlak 10 rakaat. Sembahyang sunat mutlak harus setiap 2 rakaat kita buat satu tahiyat. Boleh 2 rakaat duduk tahiyat nama tahiyat awal. Masuk 4 rakaat kita duduk pula tahiyat nama tahiyat awal tu. Rakaat yang 3 yang ke-6 tahiyat awal. Yang ke-8 tahiyat awal. Haklah panggil tahiyat akhir. Sebab apa tahiyat akhir?
Nama tahiyat akhir sebab tidak ada rukun selepas tahiyat itu melainkan salam. Tengok lagu mudah kan. Nampak lagu nak boleh jawab tapi tak mai. Ada lebih kurang gitu. Jadi saya nak kira nak cakap pasal tahiyat tu nak bagi salam lah. Tapi tak fikir boleh rukun tak ada. Kita nama tahiyat akhir walaupun satu tahiyat, nama tahiyat akhir sebab apa? Tidak ada rukun selepas daripadanya kecuali bagi salam. Sebab tu nama tahiyat akhir. Tapi nama tahiyat awal sebab masih ada rukun selepas daripada. Walaupun lepas pada tu kita tak duk tahiyat pun nama tahiyat akhir. Nama tahiyat awal. Berapa kali sebelum tu pun tetap nama tahiyat awal. Dia tak nama tahiyat pertengahan. Itu masuk tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Itu yang ketiga, rukun qauli. Mana rukun qauli ni dia akan sebutlah syarat-syarat sah ni yang kita baca laju. Keempatnya baca salawat atas Nabi SAW. Baca tahiyat akhir. Selepas baca tahiyat akhir, mesti letak selepas daripada baca tahiyat akhir. Selawat dulu tak memadai. Yang ni akan ceritalah dalam bab-bab syarat nanti akan datang. Kelimanya beri salam, mengucap salam. Maka beberapa perbuatan itu 8 perkara. Jadi perbuatan itu iaitu 8 perkara. Yang ni rukun fi'li. Rukun fi'li dia lebih banyak daripada rukun qauli. Ini maksud kita sembahyang jemaah melebihi 27 kali kan, salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajatan. Sembahyang dalam keadaan berjemaah sekurang-kurang dia 2 orang itu fadilat dia iaitu melebihi 27 kali ganda sembahyang berjemaah. Sembahyang seorang banyak mana? Maka sebanyak itulah 27 kali ganda kalau kita sembahyang cara berjemaah. Bukan sembahyang seorang dapat satu. Siapa kata dapat satu? Biasa dengar orang kata kalau sembahyang jemaah, sembahyang seorang dapat satu. Siapa dia kata dapat satu? Kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Alif 1 10, lam 10, ha 10, mim 10, dal 10. Itu kalau tidak faham makna. Kalau faham makna tak terhingga banyak makna, pahala ada boleh. Siapa kata satu? Tak kena banyak istilah fiqh ni kan. Bukan maksud Nabi salat bisab'in darajatan, mana 27 kali ganda. 27 kali ganda ni ada 2 qaul ulama. Pendapat yang pertama mengatakan dihitung seluruh sembahyang yang kita sembahyang tu. Kalau seorang tu banyak mana pahala. Campurlah kita sembahyang pada rakaat pertama kita buat sunat semua, baca hak fardu, setiap tu ada pahala. Kita katalah seandainya satu sembahyang ni 1 juta pahala. Maka kalau kita sembahyang berjemaah 27 juta pahala dapat. Bukan satu sembahyang. Itu pendapat yang pertama, dihitung secara total. Pendapat yang kedua mengatakan sembahyang jemaah itu digandakan pahala itu hanya pada rukun fi'li sahaja. Rukun qauli sama. Kita sembahyang seorang baca Fatihah boleh berapa pahala? 100,000. Kita sembahyang jemaah pun pahala dia 100,000. Dia tak ada ganda. Yang ganda rukun fi'li saja. Tu maksudnya. Tang rukun fi'li tu. Rokok, rokok kita tu kalau rokok seorang-seorang, pahala minyak tu. Rokok ramai berjemaah 27 kali ganda. Tu maksudnya. Tu pendapat yang kedua, ada 2 pendapat lah. Yang kata sembahyang berjemaah nanti dalam bab jemaah nanti kita ceritalah sikit-sikit. Pertamanya berdiri betul, keduanya rukuk, ketiganya i'tidal, keempatnya sujud, kelimanya duduk antara 2 sujud, keenamnya duduk bagi tahiyat akhir dan bagi salawat dan bagi salam. Dia kira satu lah. Sebab dia seolah-olah satu. Sebenarnya tu duduk pada tempat yang sama. Dikira satu lah. Pahala dikira sin tu. Pahala dikira sin. Ketujuhnya niat. Pasal apa? Niat rukun fi'li. Pasal dia termasuk fi'il yang bangsa batin, melibatkan kena niat. Bila kena niat perbuatan, sebab tu dia panggil rukun fi'li yang bangsa batin. Hak sebelum ni yang 6 ni dia panggil rukun fi'li yang bangsa zahir. Nah, salam. Mati hang.
Dah bukan Pak Long ni Mak Tih. Dah jalan nak mai Kampung Pasiak ni. Tang simpang 3 tu kalau kita mai ikut daripada Padang Pekan kono kanan. Kono sikitnya nampak tak lampu tepi jalan tu tulis Mak Tih hang tu. Kono masuk tu rumah kayu nampak SE tu dah tu. Nak mai pintu katuk. Ada pasang ikon Kelapannya tertib. Tertib ni pun dia panggil fi'il bangsa batin juga 2 lah. Termasuk dalam rukun fi'li. Itulah 8 campur 5. 13 pendapat yang muktamad. Banyak khilaf. Kenaan rukun sembahyang ada kata 13, ada kata 14, ada kata 15, ada kata 17, ada kata 21. Nak macam tu lah. Masalah khilaf tu. Yang kata sembahyang seorang diri ni kepala satu tu hanya tak faham makna tu, makna apa? Makna dari sudut. Tak. Hanya tafsir ke makna hakiki dia? Tak. Kalau kata sembahyang seorang baca Alhamdulillah Rabbil Alamin pun beratus pahala dah. Yalah. Tak faham maksud dia. Dia tak faham maksud, tak sekok-sekok tak apa, faham maksud tak apa dah. Dia pahala dia tak tahu banyak mana. Nabi kata Tuhan bagi satu huruf 10 pahala 10 rahmat tu kalau tak tahu maksud. Kalau kita tahu makna dia, tu pahala lagi banyak baca Quran. Sebab tu orang yang reti Quran dan tak reti Quran. Kalau orang tak reti Quran ni baca pahala sikit walaupun baca sama. Itu kelebihan mengaji Quran lah. Tertib pada kebanyakan rukun kena ikut susunan lah. Al-awla fal-awla wasani fasani. Kecuali pada masalah berdiri betul takbiratul ihram dengan niat itu kena serentak. Tu dia kata kebanyakan rukun itu tak boleh tertib. Diri dulu, lepas tu tak diri, lepas tu takbir baru niat, tak mahu dia serentak muqaranah situ. Sebab tu dia ibarat dengan pada kebanyakan rukun. Maka 2 rukun ini iaitu masalah niat dan juga tertib tu perbuatan hati yang kena hadir hati susunan tu, dan juga niat hati apa yang kita sembahyang tu. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengerjakan sembahyang tiap-tiap sehari semalam 5 waktu. Tiap-tiap hari setiap malam 5 waktu. Makna Allah firman sekali, bukanlah maksud bila Tuhan firman sekali makna kita sembahyang sekali itu telah cukup. Dalam ilmu ma'ani ada dibahas berkenaan dengan suruhan Allah. Jadi suruhan Allah aqimus solat liduluki syamsi ila ghasaqil lail, tu kan contoh berkenaan dengan Allah firman kita kena laksanakan sembahyang waktu gelinciran matahari. Dalam ilmu ma'ani, kalaulah satu amar itu diperintah kepada kita, kita laksana sekali, maka tertunai dah hasil daripada amar. Maksudnya sembahyang sekali semua hidup sudah, bukan perintah sekali. Tu dia kait di dulu Syamsi. Di situ dalam ilmu ma'ani sebut apabila berlalu hari berlalu malam, maka kena sembahyang lah. Mana ada hari ada malam kena sembahyang, maka bila mai hari dan malam pun kena sembahyang. Pasal dia kait dengan lidulu Syamsi. Saya amar bila perintah sekali buat sekali tak parah. Tapi tak tertunai sebab apabila bergilir ganti malam dan siang, maka sembahyang pun begitulah. Ada malam ada sembahyang, ada siang ada sembahyang. Tu maksud dia. Ni pasal sembahyang pula pasal ada malam. Esok sembahyang pula pasal sembahyang pula pasal adanya siang. Lepas tu malam pula pasal sembahyang pasal adanya malam. Jadi setiap kali ada malam ada sembahyang, setiap kali ada siang ada sembahyang. Tu maksud tiap sembahyang tiap-tiap sehari 5 waktu. Berlalu ada malam maka ada sembahyang, ada siang ada sembahyang. Apabila berlaku adanya malam ada sembahyang, apabila adanya siang ada sembahyang. Himpun di antara siang dan malam, maka ada di situ 5 kali kena sembahyang. Tu maksud sembahyang sehari semalam 5 waktu tu. Iaitu zahar dan asar dan maghrib dan isyak dan subuh. Ini maklum kan, sembahyang fardu 5 waktu.
Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Nama waktu kan nama sembahyang. Nama waktu. Nama waktu kan nama sembahyang. Yang sembahyang subuh ada lagi ni. Tu di situ kita tengok macam nama sembahyang. Kan? Lepas tu bila nak main ni? Sebelum subuh saya api. Kan? Tu nama waktu pula. Hak mana betul? Ni nak keluar mayang maghrib lagi orang tua tanya. Mayang dah mak mayang maghrib tak apa nak keluar apa. Yang hang pada waktu maghrib ni kau nak keluar. Hak mana satu betul ni? Nama waktu kan nama sembahyang. Yang betul. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Tu nama tu bukan nama waktu, nama sembahyang. Kan nama waktu. Nama sembahyang. Sembahyang Zuhur, yakni sembahyang Asar. Nak ingat. Dia nama sembahyang, bukan nama waktu. Ni waktu Zuhur, yakni waktu tu hak sembahyang dan nama Zuhur. Dia gitu. Ni sembahyang ni waktu Maghrib, yakni waktu tu hak sembahyang dan nama Maghrib. Dia nama tu nama sembahyang, bukan nama waktu. Kan, sebab apa nama sembahyang? Sebab sembahyang itu mula-mula terzahirnya Islam. Maka dinamakan sembahyang itu sembahyang Zuhur. Pasal apa nama sembahyang tu sembahyang Asar? Pada waktu matahari diperah akan cahayanya, ada bahasan panjang nama waktu. Kan ulama bahas panjang. Pasal apa sembahyang tu nama Zuhur? Pasal sembahyang tu nama Asar? Pasal sembahyang tu nama Maghrib? Pasal sembahyang tu nama Isyak? Pasal sembahyang tu nama Subuh? Subuh dia ambil daripada Sibih. Oh, tu panjang cerita. Kan? Ilmu wadai. Di pernama. Malak no. Nama sembahyang bukan nama waktu. Kita kata awak keluar apa nak main waktu nak main papai lohok. Main waktu hak sembahyang dia waktu tu nama lohok. Gitulah kan. Kita cakap-cakap mudah, mayang lohok, waktu lohok. Hak mana pun tak tahu asal lohok tu. Asal Zuhur tu nama sembahyang. Waktu Zuhur dia ambil daripada Zahara, nyata. Orang nyata Islam, mula timbul Islam itu dengan sembahyang. Maka sembahyang itulah menyebab nyata Islam. Sembahyang hak tu, hak waktu tu, baru nama Zuhur. Nama sembahyang, bukan nama waktu. Jadi wajib sembahyang sehari semalam 5 waktu tu dengan ijma' muslimin, yakni ijma' ulama'il muslimin, ijma' sekalian ulama'-ulama' Islam. Maka barang siapa menafi akan wajibnya, menolak akan kewajipan sembahyang, nescaya jadi kafir ia, na'udzubillah, keluar daripada agama Islam. Sebab setiap orang mesti terima kefarduan sembahyang. Pelaksanaan tu serata nombor 2. Adapun barang siapa tiada mengerjakan, dia akan sembahyang. Tak kerja tu kerana malasnya barang siapa. Tak sembahyang pasal segan, memang jenis tak mau sembahyang. Tapi dia terima kata sembahyang tu wajib. Dan yakni padahal tiada ingkar ia akan wajibnya wajib sembahyang 5 waktu tu, maka tiada jadi kafir ia. Sungguh pun tak jadi kafir, tetapi cedera dia dosa besar. Ni berdosa besar orang yang tidak melaksanakan sembahyang. Apa? Yang tak boleh ke? Termasuk jugalah orang yang yang malas sembahyang ni. Masuk Jumaat. Masuk Jumaat saya ganti Zuhur. Dia kalau masuk fardu yang 5 waktu jugalah. Dia ada menempati sembahyang Zuhur. Sengaja tuan yang Jumaat ni haram. Dosa sengaja nak buat lohok. Malah dalam kitab yang Anas sebut, kalau dia sembahyang awal-awal tu sembahyang lohok tak sah. Dan dah saya kan sembahyang Jumaat sembahyang lohok. Ya, sembahyang lohok tak sah. Pasal dia tinggal Jumaat bukan dengan uzur.
Dia mesti berlalu waktu yang tidak mungkin untuk sembahyang Jumaat baru sah sembahyang Zuhur. Yang lain anak juzuk 2 baik. Tak pergi sembahyang Jumaat, kita tak pergi sembahyang ke sembahyang Zuhur. Bila sembahyang pukul 2 tak sah. Kita kena waktu yang kita ada harapan untuk sembahyang Zuhur, untuk sembahyang Jumaat, untuk himpun orang baca khutbah sembahyang Jumaat. Tak ada harapan dah hujung waktu lah. Waktu tu baru sah dah sembahyang Zuhur. Sembahyang awal tak sah. Dia tinggal usah. Buat sembahyang kan, tak sembahyang gitu. Dosa besar. Boleh takzir. Kutiba minal munafiqin. Tersenarai dalam orang munafik. Bawqa tu. Main Korea ada kekosongan. Dia tak keluar daripada Korea dia. Padahal mungkin dia ada dengar sana masjid tu. Boleh sama-sama. Sembahyang Jumaat lah. Di dalam Korea. Saya sembahyang dalam Korea pasal apa tak pergi? Pasal penuh. Tak mungkin dah baik. Lepas tu dia pergi sampai kat pagar. Orang tak boleh masuk. Jadi ada tempat dia. Macam ada Masjid-masjid lain tu masih kosong lah. Tak ingat. Dan dalam kitab ni ada sebut kita wajib menghadiri Jumaat. Kena pergi tak? Kena pergi tak? Wajib pergi tak? Kalau masjid lain tu masih kosong, dia kena hadir juga sembahyang Jumaat. Kalau dia tahu masjid lain kosong, dia tak pergi berdosa meninggal, ia akan sembahyang, yang sembahyang fardu 5 waktu lah. Tinggal itu dengan sengaja, bukan dengan terlupa, bukan dengan tidak, dengan sebab tidak, maka sungguhnya jadi kafir ia terang-terang. Yakni maksud daripada hadis ni, jadi kafir ia terang-terang tu jika ia ingkar akan wajibnya. Ini mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali siapa tinggal sembahyang dan walaupun tak ingkar jadi kafir. Mazhab Syafi'i tak. Sebab ada hadis lain yang mengkaitkan hadis ni. Hadis ni tak, dia ada bahasan yang panjang berkenaan man taraka solah muta'ammidan faqad kafara jihara ni. Bahasa panjang dalam kita bab Jumaat nanti, insya-Allah kita akan masuk bahas sikit berkenaan apa nama dalam bab ni, bukan dalam bab ni, bab sembahyang ni. Jadi kebanyakan ulama mengihtimalkan maksud kafara jihara tu seandainya dia ingkar, dia nafikan akan wajib sembahyang tu, baru jadi kafir. Sebab ada dalil lain yang Nabi kata tak jadi kafir. Sebab tu hadis ni lebih kuat pada hadis ni. Tapi ulama nak amalkan kedua, dia panggil kaedah al-jam'u bainar riwayah. Jadi mana-mana hadis yang bertentangan, hadis yang pertama mengatakan orang yang tinggal sembahyang sengaja kafir, hadis yang kedua tak kata kafir. Ulama usaha untuk selaraskan dua hadis diamalkan. Di situ yang wujud ihtimal iza ta'arada fasaqata tu. Yang pertama dia masuk dalam kaedah al-jam'u bainar riwayah. Al-jam'u bainar riwayah ni panjang cerita dah. Jadi dalam setiap hadis, banyak hadis yang bertentangan pada zahir. Pada zahir ibarat nampak tak sama. Jadi ulama antara cara penyelesaiannya, yang pertama kaedah yang dia akan bawa iaitu al-jam'u bainar riwayah, nak selaraskan dua riwayat. Tu ada kaedah-kaedah yang tertentu. Seandainya al-jam'u bainar riwayah ni dia tak berjaya, mana tak nampak penampakan dalil di sebuah ulama, dia akan masuk kepada fasa yang kedua iaitu kaedah nasikh dan mansukh. Ini panjanglah bahasan dalam mustalah hadis. Di sini boleh lagi wujud ihtimal, sebab tu dia amalkan kedua-dua hadis, tapi ditanggungkan maksud yang pertama yang kata kafir secara terang itu andainya seseorang itu menafikan wajib sembahyang. Jadi diamalkan hadis itu lebih baik daripada kaedah nasikh mansukh.
Tapi seandainya tak jumpa titik untuk menghimpunkan riwayat begitu, barulah ulama pergi kepada fasa yang kedua, iaitu kaedah nasikh dan juga mansuh. Kaedah yang pertama nasikh dan mansuh, kaedah yang pertama jam'u baina riwayah, dia mempunyai sekurang-kurangnya 70 kaedah. Ini payah dalam masalah ni kan. Lepas tu baru pergi fasa yang kedua, kaedah nasikh dan juga mansuh, pembatalan dari sudut hukum hadis yang salah satu daripadanya. Tu dia ambil kira banyak ambil banyak faktor lah. Ini ulama ambil atas jalan al-jam'u baina riwayah. Nama tengok ada orang ambil. Duduk tahu mana abang saya? Tadi pun macam duduk depan tu dah. Mana hadis yang mana mentakwilkan maksud kafarah jiharah tu, iaitu yang ingkarkan sembahyang? Ni hadis dah. Bermula dalil tiada jadi kafir orang yang meninggal sembahyang dengan sengaja itu, iaitu hadis riwayat Tabrani an Ubadah bin As-Samit, salah seorang sahabat Ansar. Ini Ansar Al-Khazraji, seorang sahabat yang masyhur lah. Meninggal di Baitul Maqdis ni sahabat ni. Cerita panjang lah dalam manaqibnya. Cerita dia banyak kan? Berkata ia Ubadah As-Samit, salah seorang sahabat yang daripada kabilah Khazraj Al-Ansari, yang masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Dan sebelum Nabi hijrah, mereka mai lebih kurang 14 orang, termasuk Sa'ad bin Mu'az mai ke Mekah lebih kurang setahun lebih gitulah sebelum hijrah Nabi. Mereka mai bai'ah dengan Nabi dan masuk Islam. Nabi bai'ah, dia panggil bai'atun nisa. Termasuk di situ Sayyidina Ubadah As-Samit ni lah. Dia kata, telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibadi, faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allahi 'ahdun an yadkhulahu al-jannata wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Tengok hadis dalam Mu'jam Tabrani, dia panggil Mu'jam Kabir, bagi salah seorang ulama mazhab Syafi'i, Imam At-Tabrani ni. Artinya bermula 5 sembahyang telah memfardu, yakni mewajibkan dia akan 5 sembahyang tu oleh Allah Ta'ala atas segala hambanya, maka barang siapa datang mengerja, manja abihin, makna datang itu iaitu mengerja lah, tafsir pada kata datang tu mengerja dengan sekaliannya sekalian 5 waktu, dan tiada buat sia-sia daripada sekaliannya akan suatu meringan-ringan dengan hak sekaliannya, nescaya adalah baginya di sisi Allah janjian bahawa dimasuk akan dia akan syurga. Ini orang yang tunai sembahyang lah, dan Allah janji untuk masukkan dia dalam syurga. Dan barang siapa tiada mengerja dengan sekaliannya, sama ada buat setengah ataupun tak buat semua, maka tiada baginya di sisi Allah janji. Makna janji tu nak janji tetap tu tak ada. Jika menghendaki ia Allah, nescaya mengseksa akan dia bi'adlihi, dan jika menghendaki ia Allah, nescaya dimasuki akan dia, akan barang siapa yang sembahyang tak cukup tadi ni, oleh Allah Ta'ala akan syurga. Di sini Tuhan bagi seolah-olah pilihan, nak sembahyang pun tak apa, tak sembahyang pun tak apa. Pasal siapa tak sembahyang pun ikutlah nak bertana. Kalau rasa-rasa Tuhan nak buat syurga, Tuhan buat syurga. Mana tidak ada ancaman di situ. Bukan maksud tak berdosa, tak. Wajib sembahyang, hak larangan ni banyak. Di sini dia lebih kuat lagi riwayat berbanding hadis sebelum ni. Hadis Tabrani juga, hak atas pun hadis riwayat Tabrani juga. Jadi hadis ni dengan maksud para ulama mentafsirkan maksud hadis ni, iaitu orang yang tinggal sembahyang tidak jadi kafir, tidak jadi kafir.
tu yang kata insya'a tu kan, mana ikut atas Allah lah, serah atas Allah. Kalau Allah nak bubuh syurga, masuk syurga. Kalau Allah nak bubuh neraka, tinggal sembahyang masuk syurga lah. Tu membuktikan di situ tak jadi kafir. Sebab orang kafir mana masuk syurga. Bukan kes tak dosa, tak dosa kes lain. Tu kait dengan jika Allah nak, Tuhan nak sisa. Nak kait di sini cerita dia, Tuhan kalau mau Tuhan bubuh syurga. Jadi kita maklum dah orang kafir memang tak masuk syurga. Di sini nak abang tahu tak jadi kafir. Lagu mana? Dalam hadis ni kata siapa tinggal sembahyang tak jadi kafir. Hadis awal tadi kata jadi kafir. Ni ulama mentafsirkan dan menghuraikan kepada kita, maksud di sini tak jadi kafir. Dia nak ambil tang tak jadi kafir tu. Bukan tam dosa, dosa memang tetap dosa. Tu maksud dia. Maka inilah dalil, mana hadis yang kedua ni dalil tiada jadi kafir orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Kerana apa? Sebab dia, kerana jika jadi kafir nescaya mustahil masuk syurga. Allah sebut dah, orang kafir ni tak akan masuk syurga. Sedangkan dalam hadis ni Nabi kata, kalau Tuhan kehendaki Tuhan akan masuk dalam syurga. Itu dalil kata tak jadi kafir. Kalau dalam kafir memang Tuhan tak akan bubuh dalam syurga. Tu ulama sebut, cara ulama istinbat daripada Quran hadis. Dan tu maksud dia, kerana diharam kafir masuk syurga. Orang kafir memang Allah tak izin sama kali untuk masuk di dalam syurga. Dalam surah ni ada cerita, surah Taubahan, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulu qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tuhan berceritalah, tidaklah bagi Nabi dan mereka-mereka yang beriman bahawa meminta ampun bagi orang yang musyrik. Tuhan kata tak boleh nak minta ampun. Kita nak minta ampun kepada saudara yang mana mati dalam keadaan dia ni tak Islam. Walakanu ulu qurba, sekalipun mereka yang musyrik itu dari kalangan kaum kerabat kamu. Min ba'di ma tabayyana lahum, selepas daripada keterangan yang nyata bagi mereka. Mana dakwah dah sampai kan, tapi mereka masih lagi menolak dakwah Nabi, maka mereka ini tergolong dalam golongan orang yang kafir. Orang yang kafir mati keadaan tak terima dakwah Nabi ni, Nabi kata tak sepatut bagi orang Islam dan Nabi sendiri untuk minta ampun bagi musyrikin itu. Annahum, bahawasanya mereka itu, puak-puak musyrikin itu, ashabul jahim, puak-puak itu penghuni neraka jahim. Ini surah keterangan yang terang mengatakan orang kafir ni dalam tingkatan neraka, ada neraka berat tu kes dosa lain sama, tapi semata-mata kafir neraka mereka adalah neraka jahim. Surah Taubah ada tafsir ni, cerita berkenaan dengan ayat ni. Habis tu bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Mana nak lekat kewajipan ke atas seseorang itu mesti cukup 5 perkara. Kalau ada 4 tak wajib lagi sembahyang. Mana 5 syarat wajib sembahyang ni, mana kena ada kelima-lima baru lekat kefarduan sembahyang. Kalau ada 3, ada 4 pun tak wajib lagi sembahyang. Mana? Pertamanya Islam. Syarat yang pertama wajib sembahyang tu ke atas orang Islam. Bila sebut Islam, tafriq dia maka tiada wajib sembahyang atas kafir asli. Orang kafir asli, makna kafir asli ni kafir yang tidak pernah masuk Islam walaupun satu lahdah. Dan dia ada kafir asli, dia ada kafir, dia panggil kafir murtad. Murtad ni orang yang pernah memasuk agama Islam walaupun satu lahdah. Sebahagian ulama menambah kafir asli ini kan, mengatakan dia tidak pernah menukar agama, baru kafir asli. Kalau dia daripada Kristian tukar pergi Buddha, dia tak nama kafir asli lah. Sebagai ulama kata gitu. Sebagai ulama kata tak, selagi mana dia tak pernah masuk Islam wala satu lahdah, tetap nama kafir asli kan. Dia saya kafir, tak kira lah agama apapun kan. Hang Kristian kah, hang Yahudi kah, hang etis kah, semua kafir tu. Jadi kalau dia tak pernah masuk mana agama, duk agama tu lah, dan Islam pun dia tak pernah anut, maka dia namakan kafir asli, kafir yang tidak pernah memeluk agama Islam walaupun satu lahdah. Ta'arif bagi kafir asli ni. Dia satu lagi dia panggil kafir murtad, kafir yang pernah
memasuki agama Islam atau memeluk agama Islam kemudian keluar daripada agama. Nama murtad, walaupun dia masuk tu dalam tempoh yang cukup singkat, masuk baru 2 second, kafir balik, maka dia tu dinamakan kafir murtad. Hukum kafir murtad dia tak sama dengan kafir asli. Kalau kafir asli ni dia tak dituntut, mana syarak tak boleh paksa dia sembahyang. Yang ni tiada dituntut, suruh, yang ni oleh pemerintah lah. Pemerintah tak boleh paksa dia sembahyang pada hukum dalam dunia. Dalam dunia ni kita tak boleh paksa orang kafir untuk ikut agama. Maksud kafir asli. Kita tak boleh orang kafir suruh orang kafir buat kena zakat, tak boleh suruh orang kafir pergi haji, tak boleh suruh orang kafir puasa, tak boleh suruh orang kafir sembahyang, sebab kafir asli ini tidak disuruh. Mana syarak tak bagi tekan depa, biarlah kebebasan bagi depa. Yang wajib tekan kafir murtad. Ni depan dia contoh kafir murtad. Jadi kafir yang asli ni kerajaan tak boleh paksa dia untuk sembahyang, sebab depa ni tak disuruh sembahyang. Tak suruh sembahyang tu pada hukum dunia, tetapi diseksakan dia pada akhirat sebab tiada sembahyang. Sebab bila Allah khitab suruh sembahyang, termasuk semua manusia dan jin ni. Dia panggil al-kafirun mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang kafir pun termasuk daripada perintah dan larangan Allah. Bila Allah larang daripada makan benda yang haram, bukan orang Islam saja, orang kafir pun sama. Tuhan tak bagi makan bangkai, kita saja ke? Tak. Tuhan suruh puasa, kita saja ke? Tak. Sekali-sekali dengan orang bukan Islam. Sebab tu ulama kata, walaupun kita jual makanan kepada bukan Islam di dalam bulan Ramadan, hukum dia haram juga. Sebab orang kafir pun wajib puasa, cuma tak wajib paksa. Tak wajib paksa ya. Kerajaan tak boleh paksa ya. Kita nak paksa, tahun ni bulan puasa, tak mau tengok Cina isap rokok. Tak boleh. Tapi mereka isap rokok tu berdosa juga, sebab Allah suruh puasa. Suruh puasa tu bukan kat kita ya. Suruh makan halal, kulu min rizqillah halalan tayyiba, bukan kita ya. Orang kafir pun Allah perintah. Mana kalau dia makan juga bangkai, dia makan juga benda haram, berdosa semua tu. Satu dosa kafir, dosa makan tu kena lagi. Dia berganda-ganda kesalahan dosa orang kafir ni. Satu dah dosa kafir tu yang terbesar sekali. Dosa langgar perintah Allah tu pun satu lagi, kena azab. Duduk dalam neraka ni kena azab kes satu. Kes kafir tu Tuhan azab dah. Azab juga tak sembahyang pun kena juga. Nabi janji siapa tak sembahyang azab lagu ni. Bukan orang Islam yang kena, kafir pun kena. Kafir teruk lagi pasal dua. Hak kafir satu, hak tak sembahyang satu. Untung kau rugi. Dia kata lega jadi pak tak Islam. Awak tak payah sembahyang. Tak payah sembahyang, lega. Yang pergi sana kena godam dua. Satu kafir, satu kes tak sembahyang. Lagi teruk. Ni banyak orang tak faham. Dia orang kata tak apa, tak ni, tak apa. Oh, mana boleh gitu. Tuhan khitab tu masuk semua. Cuma tak wajib paksa ya. Tang depa masuk dalam perintah Allah juga dan masuk dalam larangan Allah juga. Tetapi diseksakan dia pada akhirat sebab tiada sembahyangnya. Diseksa di akhirat sebab tak sembahyang tu jika ia mati di dalam kafir. Adapun kafir asli, jika ia masuk Islam, maka diampun akan segala dosanya yang bersangkut dengan hak Allah. Tengok dia kait. Orang yang bukan Islam, yang kafir asli, yang tak pernah masuk Islam, tak pernah menganut dan tidak pernah memeluk agama Islam walaupun seketika, orang yang macam ni, dia kata, kalaulah dia masuk Islam, maka diampun akan segala dosanya yang bersangkut dengan hak Allah. Dosa dengan hak Allah, hapus kira. Qul yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Tuhan kata kalau kamu berhenti daripada kufur dan masuk Islam, Allah ampunkan segala dosa apa yang telah kamu lakukan. Ada banyak sahabat yang cerita dalam bab tafsir cerita. Siapa sahabat? Banyak Abu Sufyan, Hindun, Wahsy, Ikrimah. Ada seorang sahabat nama Ikrimah bin Abu Jahal. Dia anak Abu Jahal. Asal dia kafir dalam perang Badar, dia tetak sebahagian sahabat, dan sebab tetak pak dia Abu Lahab.
Abu Jahal ni. Abu Lahab mati di rumah. Ni Abu Jahal ni. Jadi apabila turn Fatah Mekah, Nabi tawan kota Mekah, Nabi kata pada hari ini saya bebaskan semua kamu ni. Kamu buatlah apa dekat aku dulu, aku ampunkan kamu. Dengan sebab Nabi begitulah para sahabat ramai masuk Islam turn Fatah Mekah ni beribu. Dengan sebab Nabi ampunkan mereka. Nabi kata hari ini nak pergi tang mana pilah, nak jalan tang mana pun jalanlah. Kecuali 12 orang ni, kalau dia runtun ke lembu Kaabah pun tetap. Dan termasuk dalam senarai itu Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi bila keluar arahan begitu, dengar lagu tu Ikrimah lari pergi Yaman. Lari pergi duduk Yaman terus. Nabi duduk di Madinah tu banyak hari, di Mekah tu banyak hari. Akhirnya bini Ikrimah mai jumpa Rasulullah, dia masuk Islam. Dia kata, wahai Rasulullah, saya masuk Islam apa semualah. Cuma saya nak tanya berkenaan dengan suami saya masih sayang kepada dia. Kalaulah dia masuk Islam, ya Rasulullah, Rasulullah ampun tak dosa dia, tak ada masalah apa. Ni saya nak pergi turut, saya nak pujuk dia balik supaya masuk Islam. Nabi kata sila. Cuma satu saya nak minta kat Rasulullah awak, minta selendang Rasulullah sebagai jaminan. Saya takut balik sekali jumpa Sayyidina Umar tengah jalan. Saya dah bagi arahan, Sayyidina Umar dia kan cakap banyak. Rasul dah perintah, dia tak kira siapa, dia tetap. Maka dia pun pergi lah. Bini dia ni sampai di Yaman cari Ikrimah lari. Hidup pujuk abang-abang. Dia kata Nabi bagi jaminan gitu kan. Ya. Kalau hang kata lagu tu tak apa, mana bukti? Aku takut juga saat lagi jumpa Sayyidina Umar jalan. Ni selendang Rasulullah dia dah. Asyik baik. Dia pun balik. Sampai tengah jalan nak masuk Mekah jumpa Sayyidina Umar suruh. Sayyidina Umar sentak dah pedang. Teriak. Hang balik mai, dia kata. Gaya dia angkat pedang tengok. Ini selendang ridha Rasulullah ni. Itulah Rasulullah dah bagi jaminan. Mujuk lagi. Kalau dia tak bawa selendang Rasulullah tu, selesai Ikrimah tu. Sayyidina Umar siapa boleh tempih. Akhirnya mai depan Rasulullah, dia bila jumpa Rasulullah, dia kata kat Rasulullah, dia bertaubat, dia malu kat Rasulullah. Saya dosa cukup banyak ya Rasulullah. Boleh tak Rasulullah doa khusus untuk saya supaya Allah ampunkan segala dosa saya yang cukup banyak. Dan saya nak bunuh Rasulullah 4 kali. Saya bunuh para sahabat Nabi. Dia meratus. Nabi kata Islam yajubu ma qablaha. Islam itu menghapuskan apa jua dosa yang kamu lakukan sebelumnya, iaitu dosa yang bersangkut dengan Allah. Sangkut dengan orang tak lepas. Masa dia bukan Islam, dia pelingkup kereta orang, masuk Islam kena ganti balik. Dan itu kanak-kanak pun yang tak balik, dia memayis, tiba-tiba dia memecahkan harta orang. Dia masuk, dia tak berdosa, tapi wajib ganti balik. Tertanggung di atas zimah dia. Dan sebab dia hak anak Adam, hak manusia payah. Huququllah mabniyun ala musamahah wa huququl adami mabniyun ala musyahah. Ulama sebut hak yang bersangkut dengan Allah ni mudah kira, Allah mudah ampun. Tapi sangkut dengan orang payah nak mampu, payah. Dia tak ampun, tak selesai. Kena ambil tindakan lah maksudnya. Maka tiada wajib qada sembahyang dan puasanya yang masa sebelum ia Islam. Hapus kira. Dan masa jahat apa dosa yang dia buat, dan walaupun terlalu keji sekalipun, tapi hak Allah, maka diampunkan segala dosanya tu. Bukan setakat kata tak payah qada, bahkan diberi pahala sembahyang dan puasa masa sebelum ia masuk Islamnya. Allah bagi pahala, ganjaran, tawaran Islam. Dan bukan setakat kata tak payah qada, dia masuk Islam umur 50, tiba-tiba umur 51 dia mati. Banyak pahala. Hak orang Islam daripada awal siap sembahyang tak cukup. Dia baru masuk Islam. Ada sahabat yang tak pernah sembahyang tapi ahli syurga. Hebat tak tu? Tak sembahyang. Memang betul lah. Sebab mereka masuk Islam di waktu pukul 10 sebelum menjelang zuhur, mereka mati dalam medan perang. Tak nak sembahyang. Sekali tak nak sujud ke Allah. Tapi ahli syurga mati dalam perang, syahid pula tu. Dua-dua orang mereka tak nak sembahyang. Mereka masuk Islam kat Nabi pagi, pergi turun perang pukul 10 sebelum lohok mereka meninggal dalam medan perang. Syurga, syuhada pula tu. Sahabat yang tak pernah sembahyang tapi ahli syurga. Dia kata dah sahabat, bukan kira gitu. Sahabat pun kena sembahyang sebab tu kan. Adapun kafir murtad, ni lawan
ataupun muqabil bagi kafir asli. Sebaliknya kafir murtad, iaitu yang kata kafir murtad tu, orang Islam kemudian jadi kafir. Mana dia pernah Islam, sama ada asal Islam ataupun asal kafir kemudian masuk Islam. Mana pernah menganut agama Islam kemudian jadi kafir. Tu murtad masa tu. Maka tiada sah segala ibadatnya yang ia buat dalam masa murtadnya melainkan zakatnya. Adakah orang yang murtad masih lagi sembahyang puasa? Ada. Sebab murtad ni dia tak kira sama ada dia sendiri mau keluar Islam ataupun dia tak mau, tapi dia buat benda-benda perkara yang menyebabkan terkeluar daripada agama Islam. Tu ambil kira tu. Kalau dia sendiri yang dia umum kata dia tak mau agama Islam, memang dia tak sembahyang. Kan? Yang nak jadi masalah ni dia jadi murtad, dia pun tak sedar kata benda tu murtad. Ni benda ni paling berat ni. Tak bawa kitab tu. Tak Luqtatul Ajilah. Satu kitab yang Allahyarham tu Jici susun. Ada kitab tu berkenaan dengan sebab-sebab jadi murtad, na'udzubillah. Banyak dalam tu. Kadang-kadang dengan sebab percakapan, kadang-kadang dengan sebab perbuatan, kadang-kadang dengan sebab niat dan i'tiqad menyebabkan jadi kafir. Berat. Tu pun jadi masalah tu. Dia tak sedar kata dia jadi kafir. Lepas tu dia sembahyang puasa macam biasa. Benarnya sembahyang puasa dia Allah tolak mentah-mentah. Kecuali zakat sahaja. Sebab dia ada darurah di situ. Dan fitrahnya yang ia beri dalam masa ia murtad. Yang kata tak payah qada tu, jika ia kembali kepada Islam. Masa dia murtad tu yang diterima amalan dia, makna dikira sah tu zakat dan fitrah sahaja. Makna kalau dia masuk Islam balik lepas pada tu, ataupun dia sedang dia bertobat balik, maka zakat fitrah dan juga zakat-zakat yang lain yang dia keluarkan masa murtad, maka tidak wajib diqada sama sekali. Hal lain kena. Contohlah dia ni Islam pada awal, umur 30 dia murtad. Dan dia buat benda-benda yang menyebabkan jadi murtad. Dia tak sedar. Umur 35 dah baru dia tahu kata benda tu menyebabkan jadi murtad. Dia tobat masuk Islam balik. Mana selama 5 tahun amal ibadat dia dalam tu tak kira sah, mana dia masuk Islam balik kena qada balik, kecuali zakat fitrah dan zakat. Ada tak qada. Tu maksudnya. Tu ada pun yang murtad kalau kafir asli kan. Adakah zakat fitrah dan zakat itu yang dibolehkan? Sebagai contoh, kafir asli ini dia ada cucu dia yang Islam. Yang Islam. Jadi dia bilang zakat tu macam mana terpakai dah. Zakat itu bukan zakat diri dia, zakat di bawah tanggungan dia. Memang wajib atas dia buat keluar pun. Cuma dia sebab ni wali. Sebab dia wali mal. Dia wali mal, dia kena buat keluar zakat. Mana kerajaan boleh paksa situ. Dan Aceh ni setiap tahun mahkamah akan buat keluar arahan. Wajib buat keluar fitrah. Dia kata dia Cina bukan zakat hang, zakat cucu hang. Dan dalam kaedah syarak, mana-mana usul yang pernah masuk Islam, maka sekalian furuk dikira Islam. Yang belum balik itu semua kira Islam. Mana mati kena urus secara Islam, dan semua dikira Islam belum balik. Walaupun masuk seorang, yang masuk bukan pak, bukan tuk beran, tapi tuk usul, semua furuk bawah jadi Islam. Ni kerajaan kena ambil kira. Ni pi bicara boleh kat mak dia kat kafir tu. Pak masuk Islam, laki bini kan, jadi kes banyak kali dah kan, salah seorang masuk Islam, hak penjagaan anak pun dapat kat mak, sedangkan mak tu bukan Islam, pak yang Islam. Itu besar. Kadang-kadang anak tu mati dalam keadaan kecil, sedangkan pak Islam. Tapi mahkamah putuskan dapat hak kepada ibu, diuruskan cara penghubungan bukan Islam. Ni bala cukup besar. Banyak orang di Malaysia ni tak ambil berat banget. Dia wajib keluar, kerajaan wajib paksa. Mana zakat fitrah cucu hang tahun ni weh. Wajib paksa. Buat meh 20 ringgit. Cina ni kena bayar. Dia niat sebagai zakat. Sah lah zakat. Budak tu nanti balik tak payah qada lah. Sah tu wan dia Cina tu pergi. Jika ia kembali kepada Islam, nescaya memada membayar zakat tu. Tiada, apa maksud memada? Tiada kena ulang beri pula zakat fitrah atau zakat-zakat yang lain. Kena sembahyang baru kena qada lah. Dan jika orang yang murtad itu ia kembali kepada Islam,
maka wajib ia qada sembahyang yang dalam masa ia murtadnya, dan tiada wajib qada yang buat sebelum ia murtad. Macam orang murtad umur 30 kan, kemudian umur 35 dia Islam balik, maka wajib qada tu hak mana? Hak 5 tahun tu. Hak sebelum dia murtad tak payah qada. Masa dia tak kembali balik tu semua terbatal, pahala tak ada. Jadi bila dia masuk Islam balik, maka hak sebelum tu dapat pahala balik. Yang nak kena qada hak tempoh masa dia murtad sahaja. Mana 5 tahun tu sajalah dia kena qada. Tetapi batal pahalanya. Tak wajib qada sebelum dia murtad tu, tapi tak ada pahala. Dan jika ia tiada kembali kepada Islam dan mati ia dalam murtadnya, tak kembali, mati dalam keadaan murtad tu, maka batal sekalian amal ibadatnya, semua habis. Dan hapus kira, tak ada satu benda pun jadi kebajikan, pahala tak ada kat dia. Mana balasan kebaikan daripada Allah di akhirat tak ada sama sekali. Pasal pahala hapus. Maka diseksakan dia seperti tiada buat amal sekali-kali. Kan ujung tak sedar ni tak? Dia tak terangkat dah syahadah ni. Dalam keadaan ni tak sedar. Bila dia syahadah, dia kena tidur dia syahadah. Dia syahadah bukan syahadah masuk Islam. Dia kena syahadah untuk masuk Islam. Tak boleh. Dia kena niat untuk kita syahadah tu syahadah masuk Islam. Dia kena niat. Kita nak tidur tu syahadah lain tu tidur mengucap akut mati. Kan? Lain dia tujuan syahadah tu. Ya, itu tujuan untuk masuk Islam. Ini tujuan dia, bukan tujuan masuk Islam. Sebab tu dia tak kira masuk Islam. Tak pada, dia kena mengucap hak dia masuk Islam balik. Tiba-tiba orang main tegur dia, habis saya kata aku tu, aku kata dulu sekali 5 tahun lepas, weh, tak boleh aku tu jadi kafir. Oh tu Contoh dia dalam Mirqatus Su'ud, Kitab Nawawi Bantan sebut. Dan kita bawa, contohlah kita bawa cucu, bawa cucu sampai di tokong Cina Hinu. Kita kata tu Tuhan Cina, tu Tuhan Hindu, jadi kafir. Sebab adakah Tuhan Hindu, Tuhan Cina? Kita mensabit, mengisbatkan Tuhan selain Allah. Walaupun kita kata Tuhan Cina, awak tak buat Cina tu Tuhan lain lah. Allah tu lah awak. Salah tu. Jadi kafir. Jahil sekali. Benda tu kan tak boleh jahil. Benda yang menyebabkan jadi murtad ni tak dimaafkan, jahil. Tak wajib diketahui. Sebab tu daripada awal lagi dia beri penekanan. Sebab perkara-perkara yang menyebabkan jadi murtad ni kena tekan awal lagi. Dalam bab akidah awal. Zaman kanak-kanak lagi kita kena bagi maklumat lah. Ni besar ni bahana ni. Lah nak ambil kisah apa tu. Bala tu yang bala Allah banyak kan tu. Habis tu. Masalah perempuan yang murtad, dia panggil murtadah lah. Apabila kembali kepada Islam, maka tiada wajib qada sembahyangnya yang dalam masa haid dan nifas dalam masa murtadnya. Dia tak payah qada lah dalam masa murtad tu, waktu dia haid tu. Dan wajib qada sembahyang masa gila dalam murtad. Hak ni kena. Masa gila dalam murtad. Kena qada. Sama ada gila tak sengaja kali pun. Seberatnya murtad tu. Intaha Al-Bajuri lampiran 132. Dalam tu apa? 132. Itu setengah naskah lah. Ataupun naskah yang lain 129. Habis itu. Itu syarat wajib sembahyang yang pertama, iaitu Islam. Dan keduanya syarat wajib lekat kewajipan atas orang Islam ni sembahyang, aqilun. Apa aqilun? Yakni berakal. Mana berakal ni kita maklum lah. Dalam bab akal dulu kita tauhid apa kita sebut lah. Maka tiada wajib sembahyang atas orang yang hilang akal. Hilang akal tu dengan tiada sengaja. Tak wajib sembahyang. Mana habis waktu dia hilang akal, seperti gila ataupun pitam. Pitam ni hilang akal. Mana dia pitam daripada pukul 10 pagi sampai maghrib baru dia sedar. Lohak asar tak wajib qada. Sebab masa tu dia hilang akal.
kewajipan tak lekat atas dia. Tidak. Kan? Itu semua maksiat tu. Itu tidak ada kemaafan. Mana wajib sembahyang sebab tu. Sebab gila dia tu, gila yang menjadi maksiat. Kan? Dia sengaja untuk menggilakan diri dia. Ini gila yang menghilangkan akal lah. Ada juga gila yang tak hilang akal. Ada? Dia gila tapi tak hilang akal. Ada. Gila tak hilang akal. Gila betina menambah akal. Tu Cik sebut ke tu. Gila yang tidak menghilang akal. Gila betina tu. Gila betina tak hilang akal. Tambah malah menambahkan akal. Kan? Akal banyak. Dia licik. Dengan jijik sudah. Dia tidur tu dia kira hilang akal? Tak. Dan akal tak hilang. Dia tertutup akal. Tertutup? Tertutup akal bukan hilang. Termasuk dalam syarat ni? Ni dah. Lena kena qada. Lena wajib tak? Kita lena 2 tahun. Kita lena 2 tahun tak sedap. Jaga-jaga kena qada. Kena qada. Pasal apa kena qada? Elak dah. Elak dia akal tak hilang. Akal tak hilang. Imam Ghazali bahas bab tertutup akal, bab hilang akal. Apa beza? Hilang akal ni kita tak boleh sedar dia dengan segera. Dia kena sampai bertemu kuat dia baru dia elok. Kalau dia nak elok, tak pun terus. Kalau tertutup akal, bila-bila saja kita boleh mengembalikan akal dia macam orang lena. Kita gerak akal dia kembali ya. Dia tertutup, bukan hilang. Sebab tu dia tak kena rosak. Koma tu masuk pitam lah. Tak wajib qada. Dia masuk dia koma. Waktu ni berapa bulan dia koma? 3 bulan. Dia sedang daripada koma, tak wajib qada dalam masa koma tu. Dia hilang akal. Hilang akal? Hilang. Sampai tak sedang apa? Tak wajib qada juga. Tapi mungkin koma tu kan kalau kita macam cakap kat telinga dia apa semua mungkin dia. Dah tu kena kembali kepada dia. Waktu hang sedang apa? Kena tanya dia. Tak sedang apa? Kadang-kadang dia interaksi begitu ya jari ya. Akal dia tak boleh mengawal badan lah. Tak ada kesedaran lah. Kan? Itu kena kembali kepada si sakit tu. Waktu masa dia koma teruk tu kita tanya dia, aku duk bisik hang dulu. Hang sedang tak? Kita tak sedang apa. Maka tak qada. Bila dia kata sedang cuma aku tak boleh buka mata, tak boleh gerak. Itu kena qada. Macam akal masih ada. Cuma panca indera lain yang tak boleh fungsi. Kan? Tak sama. Ada satu kawan Malaysia. Lepas tu dia tak diri lah dalam 3-4 hari. Dalam masa tu orang tak tayang benda yang maksiat dia buat dulu ni. Dia sedap-sedap dia tobat. Tak kena juga. Hilang dia koma. Dia duduk alam lain lah tu. Koma. Itu masalah lain. Dan masalah dia hilang akal, dia hilang akal. Sebab tu dia koma. Kalau kita gerak celah tu, tak mungkin tu. Betul tak? Dia hilang akal. Sama orang dadah. Dadah, mengajar. Tapi ni bukan nak hilangkan akal. Dia kesan dia hilang akal. Tak kira. Tu sengaja buat. Dia kena solat tak lah. Lepas tu dah, nanti elok lah. Jangan nak solat tu tak boleh lah. Dia kena bagi dia elok, kena qada masa ada hayat tu. Dalam duk tak hayat pun cari lakum tak jumpa. Tambah ada hayat aku tu, tak jumpa lakum bagi mat. Kuliah saja sopa dengan 100 hayat, lakum tak jumpa. Kawan berhenti. Wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abatum wala lakum tak jumpa orang tu tahu lah. Kau pandai ya. Dan ketiga, syarat wajib sembahyang itu baligh. Makna baligh ni sampai seruan. Umur tu dah sampai dah seruan. Makna kewajipan tu dah lekat atas dia. Baligh balagha makna sampai. Jadi baligh ni dia ada 3 tanda. Kadang-kadang baligh itu melalui umur. Kadang-kadang baligh itu melalui mimpi keluar mani. Dan kadang-kadang baligh itu melalui haid. Bagi orang perempuan ada 3 tanda baligh. Bagi lelaki ada 2 sahaja tanda baligh. Apa dah depan?
Salah satu daripada tanda balik. Bila balik, maka wajiblah dia ni sembahyang. Balik dengan keluar mani, ini keluar air mani, sama ada laki-laki atau perempuan, tapi syarat apabila cukup umurnya 12 tahun. Dia balik melalui keluar mani, tapi syarat orang yang keluar mani itu sudah mencapai umur 12 tahun. Jadi umur apa ni semua tahun hijrah lah. Dan bukan tahun Masihi, tahun hijrah. Umur 12 tahun. Dan tersebut di dalam Syarqawi, juzuk yang kedua, muka surat 163, sekurang-kurang umurnya, umur laki-laki dan juga perempuan itu, yang nak keluar mani itu, dikira mani itu, 9 tahun. Tahdidan, yakni 9 tahun genap, cukup. Tak mau kalau tak cukup sehari. Umur berapa ni hang mimpi ni? Umur 8 tahun. Kan? 11 bulan, sehari lagi nak cukup 9 tahun. Tak mau. Sebab mana-mana mani yang keluar daripada laki-laki ataupun perempuan yang belum mencapai umurnya 9 tahun, maka dikira seperti mana kencing. Mani dia tak muktabar, dia panggil. Dia tak muktabar. Keluar mani dia tu supaya kencing, dia tak wajib mandi, wajib basuh. Dia kena genap 9 tahun tahdidan. Dia ada tahdidan, dia ada takriban. Kalau takrib lebih kurang, kalau tahdid mau cukup-cukup, tak mau kurang walaupun sikit. Sama ada yang kata syarat dia 9 tahun sekurang-kurang, mana bawah pada 9 tahun tak kira mani lah. Sama ada laki-laki atau perempuan, sama ada keluar mani itu dengan mimpi atau lainnya, lain daripada mimpi. Janji dia keluar sewaktu daripada umur dia tu sudah cukup 9 tahun ke atas. Ustaz, katanya sumber yang mani daripada tulang belakang. Orang laki-laki. Kalau dia accident, umur 9 tahun lebih lah. Lepas tu patah pinggang, keluar air mani tu. Kata air mani daripada tulang belakang. Bila kira balik? Tu lainnya. Lainnya banyak lah. Sama ada dia mimpi, ataupun dia tengok gambar blue, ataupun dia merancak. Bahasa masuk kitab gitu. Dia lainnya. Dia tak kira mimpi saja. Janji keluar mani sewaktu tu usia dia dah 9 tahun. Tapi kalau dia kurang 9 tahun, dia melencak je. Tak kira mani. Tak kira mani. Dia kira kencing. Basuh. Kalau mani tu kena mandi, kan? Atau lainnya tu. Ini tanya, waktu operate pembedahan tu sakit wajib qada juga kan? Waktu operate sedang tak? Yang tak sedang tu. Selalu tak sedang diri, hilang akal kan? Tak kena. Hilang buat sengaja. Hilang pergi sengaja tu berubat. Hak tu pasal nak berubat, bukan saja nak pergi hilang akal. Dia tujuan dia nak berubat. Tujuan dia nak berubat, diuzurkan lah. Jadi kalau full bius tu sedar? Full view kan sedar. Full bius Kalau full view kan sedar. Yang half view Half ya. Kalau half ya, half tu dia duduk tengok. Tapi dia tak rasa kan. Tapi dia hayal lah. Dia tak last penuh. Dia tengok, dia nampak gitu lah. Selalunya kalau operation kecil, half ya. wajib pada. Kalau sedang tu belah kepala kan. Full bius buat sedang. Selalunya orang bius ni bius ke bawah. Mana ada orang bius nak atas kan. Dia nak atas ni loop habis bawah pun kan. Ada bius nak atas. Bawah tak bius. Alah, tu loop terus ni. Ni. Channel dia duduk tang ni. Kan. Operation memang kena ni kan. Tapi tujuan tu bukan nak menghilangkan, tujuan dia nak berubat. Dia tak, bukan maksud kita sengaja menghilangkan akal begitu. Mimpi atau lainnya, lain lah. Sama ada tengok gambar lucah, tiba-tiba dia tak tahan nafsu terkeluar mani, sedangkan umur dia dah 9 tahun, balik tu. Maka baliglah ia seseorang tu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Masalah, jika keluar air yang ada sifat air mani daripada kanak-kanak yang belum cukup umurnya 9 tahun, ni maka iaitu najis. Ada tak 9 tahun? Dikira najis sebab kencing ni. Wajib basuhnya. Sebab dia najis. Najis ni ma haruma tanawuluhu. Haram yang kita ambil untuk kita sapu pada badan sebagainya.
kan, walaupun kita kata kan siapa orang siapa yang kencing kot badan, tak boleh, haram. Najis ni haram kita lumuk dia pada tubuh badan kita, apa semua tak boleh. Ma haruma tanawuluhu, dia belajar ilmu kebai kepala tai. Bisa dengar ilmu kebai kepala tai? Orang dulu ada nak kebai kena ambil tai sulung, lepas pada dia buat amal tu dia berak tai mula ketui hak wai, ambil tu sapu badan kebai. Tapi teruk masa nak mati ni dia keluar mai, Allah busuk ya Rabbi. Orang dulu ada amalan songsang nak kebai punya pasal kebai kepala tai. Orang tu tak panggil kebai kepala tik. Dia buat amal, dia kena buat amal kan, bukan semata-mata berak, dia buat amal. Lepas pada dia amal tu tik hak mula terbit ketui pertama, lepas tu ambil gosok dia ni, kena biar dalam satu tempoh yang waktu sampai kering baru boleh mandi. Ada amalan-amalan dia macam untuk orang tu panggil ilmu kebai kepala tik. Dulu dah kebai orang kebai, tapi nak mati tu ada kisah ada. Oh dulu pelik ilmu songsang pelik-pelik ni banyak. Haram semua ni. Pasal memuliakan najis. Dan batal wuduk. Kalau budak yang tak sampai 9 tahun cukup tu, kan keluar mani dia sama ada mimpi atau sebagainya, batal ya sembahyang. Wajib basuh yang terkena ayak mani dia tu. Isbah diri tu macam ayak mani, padahal kayak mani tak nama mani lah. Kalau fiqahnya tu kayak mani. Dan tiada wajib mandi sebab tu bukan mani. Dan tiada dihukum balighnya, tak dikira baligh. Lepas tu yang kata mani tu lagu mana? Bermula dikenal mani itu, kita nak tahu kata mani tu dia ada ciri-ciri khas, tak sama dengan ayak-ayak yang lain. Dia ada ciri khas dia. Nak cam kata ayak tu mani ke tak, dengan salah satu daripada 3 sifat. Ayak mani sahaja yang ada 3 tanda ni. Ayak lain tak ada. Mazi tak ada, wadi tak ada, kencing pun tak ada tanda ni. Sifat ada 3 ciri. Pertamanya keluar mani itu dengan terpancar-pancar. Apa maksud terpancar-pancar? Dia pancutan demi pancutan. Salah satu nak salah sedap tak sedap tu cerita lain. Dia pancut kan, dia bukan keluar macam mazi dia meneleh keluar tu, wadi dia keluar tu, mani kan, mimma indafiq, air yang terpancut tu bahasa kita kataan tu tanda mani. Walaupun atas apa rupa, walaupun tak berasa apa, tapi dia pancut mani. Lain pada mani tak ada kan. Kalau ayak kencing 1 kali pancut dia, ayak mani sekolah contohlah. Ayak kencing sekolah, dia kencing straight dia, tu bukan ciri mani. Sebab tu tak ada pada ayak kencing. Mani ni kalau sekolah dia pancut sampai habis sekolah. Tu ciri-ciri dia. Kalau ayak mani tu pancut, tu tanda kata ayak mani yang keluar tu. Dengan warna apa sekalipun, tak kira warna. Tapi selalunya bila nak keluar mani ni, 3 ciri ni selalunya ada lah. Kebiasaan ghalib Allah Ta'ala buat warna mani ni dia putih sedikit, nisbah orang lelaki dan likat. Kalau bagi orang perempuan dia lebih cayak, tapi dia kuning. Mani orang perempuan ni dia kuning sedikit dan dia lebih cayak daripada mani lelaki. Kebiasaan dia begitulah. Dalam I'anatul Talibin ada disebut kebiasaan ghalib dia begitulah, selalunya gitulah. Dan jikalau keluar dalam keadaan terpancut tu dengan tiada lazat, mana tak berasa sedap, tak ada berasa sedap apa, kita pancut begitu, tak ada berasa lazat kan. Bahasa kita apa, bahasa kita kata keluar tu tak steam langsung kan, kayak mani. Dan tiada bau, tak ada bau apa, sebab mani ni dia ada bau. Kebiasaan. Dan boleh jadi mani juga walaupun tak bau, tapi dia terpancat-pancat mani. Ghalib dia ada 3 ni lah. Keluar mani ni dia berasa sedap, lazat.
Kan? Yang kedua terpancar, yang ketiga ada bau. Kebiasaan dia begitu, tapi tak mesti ada 3. Ada satu pun dah dikira mani dah. Tu maksud dia. Keduanya atau keluar mani tadi ni tak kala keluarnya berasa lazat. Keluar tu berasa sedap. Berasa sedap saja ke? Ma'afuturi zakar, berserta dengan kendur zakar. Mana kurang cekang. Dalam kitab ada bahas gitulah. Kalau nisbah laki-laki ni, bila pancut saja mani, sama ada sedap tak sedap ataupun terpancat-pancat, kebiasaan dia, kalaulah kita keluar mani itu dalam keadaan sedap, selepas itu kemaluan laki-laki ni tidak akan menunggang. Itu tanda kata mani. Kan? Kalau keluar yang lain, walaupun berketul tapi duduk cekang lagi dan berasa tak sedap, itu bukan mani. Dan keluar berasa sedap tu, kan? Selalunya selepas daripada berasa sedap tu, mani zakar orang lelaki ni akan menurun lah. Dan nisbah bagi orang perempuan, bila keluar mani, inkisar syahwah, makna syahwat dia ni tertunai lah, dia pecah lah, keinginan dia tu jadi tertunai dah lah, pecah, dia tak teringin dah lah. Kebiasaan dia begitulah. Dengan apa-apa warnanya sekalipun, tak kira warna apa, janji dia keluar dalam keadaan sedap, kan? Maka itu dah dikira mani. Dan jikalau tiada terpancar-pancar, keluar dalam keadaan tiada terpancar sekalipun, sebagai contoh, dia tembak sekali lah sebab air mani dia sikit, kan? Itu pun dah dikira mani, tapi keluar tu dalam keadaan sedap. Boleh jadi, kan? Air mani dia ni dia ada masalah sikit, air mani dia jadi kurang. Orang lelaki-lelaki ni yang masalah dia bab mani ni, kadang-kadang air mani kurang, kadang-kadang kurang likat. Dan kurang likat ni pun faktor juga dalam masalah anak, kan? Kadang-kadang main tu tengok, mani hang ni kurang sikit. Kurang apa tu? Kurang likat. Istilah dia bagi kurang likat, sebab dia kena kelikatan dia baru cukup syarat untuk kita kata persenyawaan sperma tu. Dia ada likatan takat-takat dia tu. Itu yang kedua tanda mani, keluar dalam keadaan berasa lazat, berasa sedap. Ketiga, dengan ada baunya. Ni dia tak berasa sedap, pancar pun tak, tak tahu berketang. Dan sebagai contohnya mimpi, kan? Kadang-kadang kita mimpi tak rasa apa, mengkit-mengkit tengok awak kain berketang, kan? Mana mimpi apa ni semalam? Mani ke tak? Cum tengok, dia ada tanda dia. Seperti tepung gandum yang diuli hendak buat roti pada waktu basah. Kalau air mani tu masih lagi basah, tengok cium dah, bau tak? Bau apa? Ada 2. Bahagian ulama kata bau macam tepung kita uli buat roti. Bahagian ulama kata bau dia macam mayang kurma. Kita kata pokok kurma tak dah tengok, kan biar tepung tu. Arab ni itulah bau mayang kurma. Tu waktu air mani tu dah masih basah. Dan baunya, bau mani tu tak kalah keringnya seperti telur putih, telur ayam tu, kan? Bila dia kering, picum tengok bau guna. Air mani kita kalau kering bau tu. Dan jikalau dengan apa-apa warna dan tiada terpancar-pancar dan tiada lazat sekalipun, tak ada Alin. Cuma ada tang bau saja. Tapi kebiasaan mani laki-laki lah, ghalib dia kan keluar, dia pancut dalam keadaan sedap, lagi pula ada bau. Biasaannya ghalib Allah buat gitulah. Maka wajib mandi. Masa tu wajib mandilah, sebab yang keluar tu sudah dinamakan mani. Intaha sabil mutahadin, kita syiar Syak Banjari ni ada bahan. Dan alamat baligh tertentu pada perempuan jua, ni perempuan saja, lelaki-lelaki tak ada, iaitu haid. Haid tu apabila umurnya 9 tahun takriban. Apa makna takriban? Lebih kurang. Apa makna lebih tu? Tak apa, belah kurang umur. Kurang tu sampai takat mana masih dikira 9 tahun. Yakni kurang daripada 9 tahun itu tidak sampai 16 hari 16 malam. Ini dia ambil kira waktu bersuci dan juga waktu suci dan juga waktu haid. Dan sekurang-kurang haid sehari semalam 24 jam, dan sekurang-kurang bersuci 15 hari 15 malam. Jadi jangan bagi lebih daripada 15 hari. Kalau 16 hari kan, ataupun 15 ataupun 13 hari lagi nak cukup umur,
Dah cukup umur 9 tahun cukup tu, tiba-tiba dah keluar darah, maka dikira haid dah. Kan? Mana kalau umur berapa ni anak hang ni? Mai abang kat mak dia kata, mak keluar darah dah ni. Cek tengok umur anak tu. Kalau umur dia tak sampai 9 tahun, dah jahdur, bukan haid dah. Masalah kesihatan lah. Ada luka dan sebagainya lah. Ataupun adalah urat-urat dia jadi masalah. Sebab haid dia akan keluar 9 tahun takriban. Maknanya jangan bagi lebih 16 hari daripada nak cukup usia dia 9 tahun. Kalau lebih 16 hari, itu tidak dikira haid. Dikira serupa dengan najis apa nama kencinnya. Adapun jika tiada keluar mani dan tiada haid, maka apabila cukup umurnya 15 tahun, sama ada lelaki atau perempuan atau khunsa, di sisi mazhab Syafi'i. Maksudnya di sisi mazhab Syafi'i, umur penamat zaman kanak-kanak dan permulaan dikatakan baligh itu iaitu 15 tahun. Dan 15 tahun. Cukup 15, baligh cukup umur. Orang lelaki ni dua. Dan baligh lah sama ada baligh dengan umur ataupun baligh melalui mimpi. Kebiasaan dia gitulah. Ustaz dekat 9 tahun dengan lebih 9 tahun ni. Jangan lebih cukup dah. Jangan lebih 9 tahun. Kalau lebih 9 tahun tak ada masalah lah. Ayat tak ni. Lebih 16 hari kot. Lebih 16 hari kot. 16 hari. Tak kira haid ni. Lebih kan kurang macam mana? Lebih 16 hari. 9 tahun. Mana 16 hari ke atas tak cukup. Faham. Tak cukup 9 tahun tu 16 hari ke atas. Lagi. Mana 17, 18, 19, 20 sampai ke atas lah. Cukup lah. Dah tak cukup. Bilangan lebih daripada 16 hari tu nak cukup 9 tahun. Nak cukup 9 tahun. Dari 16 hari baru sampai 9 tahun. Tu kira haid. Kalau 14 tak apalah, dah kira haid. Saya dah kira 9 tahun. Jangan bagi lebih 16 hari. Mana kalau 17 hari lagi nak cukup 9 tahun, dia keluar darah tu tak nama haid. Tu lebih tu tengok lebih tak mana. Jika bukan 9 tahun lebih 17 hari. Tu bukan haid lah. Dia kira mungkin dia penyakit, mungkin ada luka dan sebagainya. Kalau kata 10 hari bulan dia cukup 9 tahun kan. Tapi 5 hari bulan dia keluar lah. Tak boleh kira haid lah. Pasal apa? Tak lebih 15 hari, 16 hari. Tu maksud dia. Kalau dah lepas belas 10 hari bulan tu 10 hari bulan lagi boleh lah. 9 tahun cukup dah. Itu 17 tak jana. Yang belakang kurang sampai 9 tahun. 8 tahun 11 bulan. Dia sekurang-kurang dia. Yang penamat dia, jangan bagi lebih 16 hari. Tak sampai 9 tahun. Kalau lebih daripada 16 hari, tak kira 9 tahun. Tak nama haid. Nampak? Contoh ni perempuan, budak perempuan, dia tak cukup 9 tahun. Tak cukup tu lama mana? Berapa hari? Kata kat 14 hari dia keluar haid, masih kira haid. Sebab tak melebihi 16 hari. Kalau 16 hari ke atas, makna nak cukup 9 tahun tu 20 hari lagi ke. Tu tak kira haid. Ke atas orang boleh pergi ke atas. Dia pergi ke atas. 16 ke atas lah. Mana sama ada 17, 18 tu nak panggil guna kalau tak panggil 16 ke atas. Dia gitulah. Dia kalau mudah lah. Dia mudah, dia ada pay hitam, senang kan. Ni kalau lebih sampai banyak hari lagu ni, nak cukup 19, nak cukup 9 tahun, tak lagi tak kira haid. Tak boleh kira haid lah maksudnya. Ni pasal tak payah mana. Ayat ke atas tu lah. 16 ke atas. 17, 18, 19. Tak cukup 9 tahun 2 bulan. Lebih daripada 16 hari lagi sakan tak kira haid lah. Tu maksudnya. Dia komariah. Semua komariah. Apa pun dia tak ada kira samsiah. Yang kira samsiah ni gerhana matahari saja. Dia ada agak kira samsiah. Kan? Apa kira samsiah? Masuk gaji kira samsiah. Dia kira samsiah, dia tak kira komariah. Dia apa pun semua kira komariah. Dia ada dalam kita ngaji falak ni, apa pada tempat mana dikira dengan samsiah. Macam apa nama musim-musim ni banyak sangkut dengan komariah. Ada juga musim dia sangkut dengan samsiah.
Kena ngaji falak kan. Lepas tu kita kata tak guna fungsi matahari dah, dia ada beranak matahari kan. Jadi ikutan masa, sukatan masa dalam Islam banyak mengikut qamariyah. Pasal salah satu alasannya bulan bersangkut dengan orang, sangkut. Sebab bulan dijadikan daripada tanah, manusia asal daripada tanah, unsur yang sama. Matahari bukan buat daripada tanah. Bulan buat daripada mana? Bumi. Bulan buat daripada bumi. Tu malaikat rengau buat bulan tu jadi lopak, jadi lep. Saya bulan, bumi ni bulat. Tuhan perintah untuk buat bulan. Buat bumi dulu. Nak ambil tanah tahu nak, rengau atas bumi ni. Malaikat rengau tu buat bulan kecil pada ni. Tinggal lopak tu Allah isi dengan ayat. Bahasa mudahnya gitu lah. Sebab tu ada sangkutan kuat di antara bulan dengan ayat laut. Pasal juzuk dia. Dengan difalak dalam kitab apa nama? Waraibul Mawjudat, Ajaibul Makhluqat. Waraibul Mawjudat Imam Muhammad bin Zakaria Al-Qazwain. Ada dua. Matahari buat berapa? Tu. Kata panjang dia macam syuhub juga. Dia hak lain. Dia bukan juzuk bumi. Memang Tuhan buat asin. Bulan sahaja. Sebab tu banyak kaitan bulan. Perempuan haid pun sangkut dengan bulan. Kan? Main bulan kot orang tak kata awak tu. Main matahari. Dia ada pasal. Tu kena gaji khusus lah bab tu. Kan? Pasal apa ada gaya dengan bulan apa semua. P. Ramli pun dia tak menyanyi wahai matahari, dia menyanyi bulan kan. Itu P. Ramli berarti falak. Cerita dia. Bulan kena ngaji khusus bab bulan, apa rahsia bulan Allah buat. Kan. Ngaji falak. Pilah ngaji falak tahu mana pun. Saya tak baca. Itulah awal. Tak larat nak bahas banyak ilmu sakit kepala. Ini sedap lah. Kitab ulama. Al-Amakin, kitab Amakin, kitab tempat Imam Marzuki. Amakin wal apa? Kitab Imam Marzuki itu sedap. Bahas bab tempat-tempat Tuhan buat dalam dunia pasal berbeza. Masa-masa Allah buat ni pasal berbeza. Ada rahsia dah. Hebat ulama tu. Tak sama. Keistimewaan dia. Yang kita duk kata bumi yang paling subur, paling cantik bumi Malaysia. Dia ada kelebihan Malaysia, dia ada kelebihan Afrika. Kan? Kita Amkinah wal Azminah. Imam Marzuki. Amkinah ni bentuk muka bumi, pasal bumi lagu ni Allah buat bagi sejuk sikit. Lama bahas habis. Kan palak ni dulu Bila nak belajar. Tapi hak tu kena pergi cari cikgu geografi. Dia tak reti tak. Terlarak banyak ilmu sikit kepala nak ingat. Mana dia ni? Tu di sisi mazhab Syafi'i kan, dia punya orang kata apa? Limit bagi balik itu iaitu usia kanak-kanak sehingga 15 tahun. Cukup saja 15 tahun. Walaupun tidak mimpi, walaupun tidak datang haid, maka sudah dikira balik. Tak sembahyang berdosa lah. Tak puasa berdosa lah. Itu limit dia. Dan di sisi mazhab Hanafi cukup umur 18 tahun. Hanafi dia je. Boleh tak nak taklid? Boleh. Tapi kena buat ibadat cara Hanafi. Ni awak tak sembahyang 16. Saya ikut Hanafi. Boleh. Tapi syarat amal ibadat, bab sembahyang apa ni kena ikut Hanafi. Kan? Bab ibadat kena ikut Hanafi. Walaupun bab akad dia ikut Syafi'i boleh. Tapi soalan ibadat semua syarah Hanafi. Lepas tu balik dah. Kalau dia 18, kita hak Syafi'i 15. Dari 3 tahun. Dia kata dia taklid mazhab Hanafi. Tak ada sembahyang juga.
Masa tu kena buat cara Nabi. Mana masa mana? 3 tahun. Masa ada ikut Nabi tu. Kalau dah cukup 19 takrib apa serupa ya. Kan? Dalam masa tu. Dia kata buat tak sembahyang ni 16 dah. Saya ikut Nabi. Ibadat maksud ibadat lain Ada. bukan sembahyang lah. Tak lah. Semua ibadat lah. Nama kata ibadat dah adalah Hanafi. Akad tak apa. Dia ikut cara Maliki tak apa. Tak ada salah tu. Saya yakin nak kena buat ibadat ni. Habis. Dan wajib atas ibu bapa. Ni wajib atas jalan fardu kifayah lah. Mana kalau mak suruh dah, pak terlepas lah. Kan? Kalau pak suruh, mak terlepas. Kalau tuk suruh, pak dengan mak terlepas. Itu mana fardu kifayah, mana-mana satu lah. Dan nenek-neneknya. Masuk nenek-nenek di sini. Kan? Tuk nenek lah. Sama ada tuk ataupun tuk wan. Tu yang kedua. Yang ketiga wasi, ataupun yang keempat dalam kitab yang Ana sebut, iaitu penjaga bagi anak-anak yatim. Masuk belakang ni kan? Ataupun yang kelima, sesiapa saja yang memelihara anak angkat. Ada 5 kan? Sama ada mak bapak dia sendiri, jadi khalif dia orang ni duduk dengan mak bapak, ataupun dia duduk dengan tok, ataupun dia duduk dengan keluarga angkat. Keluarga angkat tu wajib. Kalau dia duduk dengan tok, kalau tak ada siapa, dia duduk dengan wasi tu penjaga lah tu kan? Ataupun orang yang terima amanah untuk jaga anak yatim. Ni waden lah panggil kan. Waden tu kena ambil anak yatim ni, kena suruh sembahyang. Tidak berdosa siapa? Penjaga anak yatim. Yang pandai kutip duitnya kena sembahyang sama. Wajib apa? Menyuruh anak cucunya. Ni maksud anak cucu ni orang yang di bawah tanggungan dia lah, yang tak balik tu. Menyuruh apa? Dengan sembahyang. Wajib suruh. Bila wajib suruh? Apabila mumayyiz. Apabila mumayyiz ni bahasa kita kata cerdik sikit lah. Maksud cerdik sikit ni reti makan sendiri. Dia banyak. Dalam kitab yang Ana ada sebut 4-5 tanda mumayyiz. Mumayyiz ni dia ada sifat tamyiz. Boleh membezakan di antara baik buruk. Sebagai ulama kata orang yang dah boleh membezakan may ya'rifu yaminahu an shimalihi. Dia tahu dah kiri kanan. Dan dia tahu dah satu benda ni. Sebagai ulama kata, yang kata mumayyiz ini dia boleh makan minum sendiri lah. Basuh kencing berak pun kita harap dah mumayyiz. Cakap pandai tak ni? Bukan segan, tak erti. Tak mumayyiz. Dia sekurang-kurang mumayyiz. Tak ada. Ada yang jenis cerdik 2 tahun. Setahun. Tapi penamat mumayyiz 7. Kalau lepas 7 tahun tak mumayyiz, memang budak ni ada masalah. Sama ada sindrom, penyakit apa sebagainya. Kan? Dan penamat dia mumayyiz 7 tahun. Kalau 7 tahun pun tak mumayyiz lagi, ada masalah. Kan? Ada sakat dia, kita parti tengok. Anak ni kalau sampai 7 tahun pun tak cerdik lagi. Kan? Tak tahu lagi kita suruh buat apa pun lari. Kan? Pergi ambil periuk, buat main belanga. Tahu tak periuk? Tahu. Lari-lari buat main kasut selipar. Itu dia tak cerdik. Kita kata ambil periuk, dia main belanga. Kita buat main belanga, masak apa tu buat boleh. Padahal dia tak kenal. Kan? Tanggungjawab kan. Tak mau. Kadang cakap pupek, tengok pungkong itik pakai pampers lagi. Kan? Tak mau tak. Dia kencing berak tak harap. Dia mau dia boleh kencing berak, dia nak kencing dia boleh pergi kencing. Tak cerdik lah. Kita kata bak makan pun, kalau mak ayah tak tengok pun tak takut lah lekat tulang. Yang kita buh ikan sekok, tengok dia makan. Terus tak cerdik ke. Mana dia tak erti makan lagi, tulang pun dia suap. Itu tak cerdik lah, tak mumayyiz lah. Ada yang ulama kata maksud daripada mumayyiz ni dia faham lah kita cakap apa. Tu lah tadi. Wajib suruh. Ini adalah hadis Abu Daud. Orang tanya Rasulullah, yang kata budak-budak ni nak kena suruh sembahyang bila ya Rasulullah? Mata yu'mar as-sabi bis-salati ya Rasulullah? Bila budak-budak ni wajib kita suruh sembahyang wahai Rasulullah?
Nabi kata iza arafa yaminahu min shimalihi, bila dia dah tahu kiri kanan. Nabi cakap ringkas dalam tafsir makna tahu kiri kanan ni, dia tahu dah benda apa nak mudarat, benda apa nak manfaat. Tai ayam pun makan lagi tak mau kan. So tai ayam makan, so nasi sama dah telah. Budak ni tabiat dia suruh apa bumbuh mulut kan. Kalau tai ayam pun makan lagi, tak suruh sembahyang je lah. Imam Ali Shibran Musi sebut itu dah. Habis tu memayis mana dia habis sikit kita sampai tang keempat tu. Dan cukup umurnya 7 tahun. Itu kebiasaan dia, bila cukup 7 tahun tu memang sempurna mumayis lah kan. Kalau lepas pada 7 tahun masih tak mumayis, tu mana budak tu ada masalah atau wajib suruh. Cukup 7 tahun. 7 tahun ni semua qamariah lah. Dan wajib atasnya mengajar aqaidil iman. Aqaid kena ajar. Bukan suruh sembahyang saja. Kita ni kadang-kadang suruh sembahyang pun tak ajar. Pergi sembahyang. Dia pergi kepak dalam bilik ayak. Dan cerok pergi sikit, main sembahyang. Okey, tak boleh. Kadang sembahyang habis pada robot ni, laju tak sengah. Kan kita duduk rakaat pertama, tak ada habis Fatihah, dia 4 rakaat dah. Budak-budak lah sembahyang. Tapi kalau tak cukup 7 tahun tak apa. Tak cukup 7 tahun tak boleh. Kena suruh sembahyang elok. 7 tahun tu memang standard dia lah macam tu. Kan. Main dah cukup umur, tak boleh buat. Mana tunai secara sah macam orang biasa. Jangan abang atas sembahyang pergi aku mana sembahyang sudah. Tu tak 7 tahun tak apa. Jangan sambil nak rokok, sambil nak sujud tinggi buyung tak apa. Tapi dan cukup 7 tahun tak boleh. Suruh dia buat elok. Macam Fatihah lah apa semua. Bukan tu saja, aqaidil iman pun masuk. Ajak nama Nabi lah yang Allah disebut kan. Urus sabiyya bisalah iza balagha 7 sinin wa iza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Nabi kata kalau cukup 10 tahun, kalau dia tinggal tak mau sembahyang baru boleh pukul. Pukul pula ghairu mubarrahin, jangan sampai pangkat melukakan kulit, bagi pedih dah. Ajar tu setiap masa je tak? Kalau Arab dah tak apa. Kalau tak suruh tak buat. Kena tiap-tiap kali. Tak ajar cara betul solat ni. Kena sebelum tu. Maknanya lepas tu kita tengok lah dia sembahyang. Dia kena perhati lah. Kita kena perhati cara dia sembahyang. Yang 4 rakaat tu 2 saat. Tak boleh. 2 saat kurang. Kalau 2 saat tahu dah memang tak ada tamak ninah lah. Kan? Lepas tu kita ajar lagi lah. Kena ajak lagi. Lepas tu dia buat lagi. Itu ajar lagi. Ajak tu tak deep budak. ni Biasalah 7 tahun ni kadang-kadang dia baru nak dengar cakap kan. Budak ni tak sama penerimaan dia. Kadang cepat-cepat. Kalau macam aqaid tu. Aqaid kena habaq aku ni lah noh. Allah ada. Bilang lah sifat 20 dulu. Bagi dia tahu wujud ni kedam tak saya ada habaq. Wujud ni ambil daripada mustaq pada apa, mampus budak tu kan. Ada Allah bukan ada Allah sungguh saja. Rabah kepala kawan tu. Bagi pandangan dia kan. Ya bang ada Allah ada adik no. Allah ada sembang cara sembang kan. Bukan bermula, tak mau cara sembang. Budak-budak ni dia mengajak dia cara dia gitu. Macam kita kata tangan tu siapa buat, macam tu juga. Tangan tu siapa buat? Ini jawab. Tangan lagu tu ajak ni cik adik ni siapa buat, kereta siapa buat. Budak-budak dia akan tegak. Kena hak pandai sikit, kereta tu buat apa, Proton buat. Dok Tuhan buat. Tuhan buka kilang mana duk dengar depan tengkak. Kata sakan budak ni. Itu yang mana cakap. Tengok mana Tuhan buka kilang. Tu dengar pasal anak kan, kita tahu dia dengar kata mampus ni. Kalau dia tanya piak siapa buat, aku jenuh abang. Dia dengar lepas duk tengkak dua lepas. Kau tu cerdik dah sikit. Adik tu dia kira hentam dia kan. Hang kata Tuhan buat, aku tak nampak apa, aku tengok tu kau pergi di kilang buat dia dah. Kau jenuh pelepas ke kan. Jenis tu. Pada anak lah kita tahu. Tuhan lah buat, bagi dia pandai boleh buat. Hang cakap lah lagu tu. Kau pandai sikit. Ini cerdik sikit tu, dia tanya Tuhan tu kat mana? Betul kita jawab yang sebaiknya. Tuhan ni macam nyawa lah. Dah abang ada Tuhan macam nyawa, kita akan tahu duk tang mana. Tapi ada. Angin ada tak? Rasa ada angin. Mana angin? Tak tahu tapi berasa. Lagu tu Allah pun ada tak tahu duk tang mana. Lagu tu kan. Dengan Allah duk tang mana? Duk tang arah lah senang. Jangan.
Jahat lah. Abang aku ni memang banyak. Jangan cakap lagu ni tak baik. Kena ajak. Sebab benar-benar merosakkan iman. Daripada awal lagi kita kena ajak lah. Kan? Tu kadang mak bapak tak pandai pergi ustazah kan. Budak-budak ni dia kena tackle. Buat menyanyi kita hak jenis tak mau nyanyi menyampah. Tak boleh. Budak-budak ada nyanyi tu. Orang-orang mengajak budak-budak ni keistimewaan hati ni. Dia boleh layan kerenah budak-budak ni. Payah. Jiwa lagu kita nyanyi je dah apa kan. Kan syok. Kita nak buat street tak boleh. Budak-budak ni dia tak sama. Dia tak sama. Dulu ustazah pada jangan pasti kan. Oh, hafal lah balik mai. Sampai dia balik tanya ayah kerti tak sifat 20? Saya tak kerti, tak nak dengar kata apa. Weh kata hang tahu Syarqawi pun aku mengaji dah. Perangai budak-budak kan. Tahu lah anak kita aku tu ayah kerti ke sifat 20? Syah ayah baca tengok. Adik tak nak dengar apa ayah kata. Weh, aku Syarqawi pun aku mengaji dah kata. Budak-budak layan pergi tu saja melawak musik kan. Dia lagu tu budak-budak ni dia tak nak tengok kita kata saya dia kata kita tak reti kan. Aduh. Dia tak tahu ustazah dia tu pun nak murid kita ya. Dia terkira pak dia tak boleh kau. Orang budak-budak lagu tu syok layan budak ni. Ni. Dan wajib atas wali ya, secara umum lah. Ibu bapa, nenek-nenek, penjaga, wasi apa semua ni. Wajib tu mengajar akal iman dan perkara-perkara yang bersangkut dengan sembahyang. Tengok. Apa dah ambil ayat sembahyang. Tak boleh kencing. Kena habaq adik kalau kencing kena ambil ayat sembahyang. Kentut macam tu juga. Kan? Tapi anak saya heran. Dia ambil sembahyang pada subuh tahan sampai insyak. Tak tahu dia kencing selama dah. Tanya bila pun ada. Hang ni lebih pada Ibn Arabi kata. Tahan lama. Kalau dia cakap dia tu nak scroll lagi Dan kita tak nampak dia kencing tak apa. Wah dia ambil dah tadi. Kita percaya betul lah. Kan. Itu walih kat mak dia tahu. Ibn Arabi 3 bulan tahiyat sembahyang dia ni lebih kurang. Ulama-ulama salah dulu banyaklah. Tahiyat sembahyang tahan seminggu. Banyak. Tapi tinggi Imam Mahyudin Ibn Arabi sekadar ambil sembahyang tahan 3 bulan. Ulama dulu. Dan dipukul. Mana kita pukul sebagai nak ajak lah. Jangan pukul sampai pangkat melukakan kulit. Wajib mau pukul. Atas yakni kerana meninggal ia kanak-kanak akan sembahyang. Sebab dia tinggal. Kalau dia tinggal dia tak sembahyang, tak mau sembahyang. Masa tu syarak bagi keizinan untuk kita pukul. Kalau 8 tahun, 9 tahun tak boleh pukul. Hang tak mau sembahyang tibai tak boleh. Salah. Kan tak sampai had untuk tibai. Sampai had tibai umur dia cukup 10 tahun. Kalau dia tak mau kat sembahyang, baru boleh ambil kain tibai betih bagi pedih ke. Jangan tibai sampai balok, sampai luka kulit. Itu haram balik. Dia panggil ghairu mubarrahin. Jangan tibai darban ghairu mubarrahin. Jangan tibai sampai pangkat luka kulit. Cah kulit tu berdosa balik kita. Orang kata buat haba-haba pedih kulit lah kan. Ribah dengan kain orang tu kata. Umur 10 tahun wajib kita pukul kalau dia tak mau. Nak takdib dia tu. Apa dan dipukul akan dia atas meninggal ia akan sembahyang apabila mumayyiz dan sampai umurnya 10 tahun. Tapi syarat umur 10 tahun lagi mumayyiz. Kalau dia tak apa cerdik lambat. Ada budak ni jenis lambat kan. 9-10 tahun pun tak apa nak cerdik. Ayat liak orang tak reti lak ni. Duit tahu. Tu tak payah pukul lah. Biar pilah dia lambat perkembangan tu ada kadang-kadang. Itu kita kena ni lah. Bermula makna mumayyiz. Apa kata mumayyiz? Ni hari tu ni. Ia kanak-kanak tahu akan makan minum dan beristinja dengan sendiri. Ni atas sebahagian ulama masyhurnya begitulah. Nah, dia basuh kencing berak ni kita harap lah. Dia basuh cuci lah. Kan? Tetapi basuh kencing berak sendiri lah. Dia basuh tu kita harap lah. Kalau memang tengok tu lekat lagi tu mana kat seperti kan. Basuh pun tak apa nak pandai lagi. Itu tak mumayyiz. Kadang-kadang budak ni 4 tahun 5 tahun dia pandai lah. Kebiasaan lah. Kan?
5 tahun tu kita harap dah bagi dia makan sendiri. Kita harap dah dia basuh kencing sendiri. Kalau 2 tahun, 3 tahun tu tak harap lagi. 4 tahun tu gagah-gagah. Cerdik awal tu dah. Nak jenis pasien cerdik awal ni. 4 tahun tu pandai lah. Imam Syafi'i sebagai riwayat sebut umur 4 tahun khatam Quran lah. Bukan khatam baca, khatam hafal. Syekh Ahmad Fatani umur 6 tahun hafal Quran. Tok Haji Aziz Penang umur 6 tahun mengajar kita Arab. Tok Haji Aziz Penang 6 tahun mengajar kita Arab. Tu majlis dia tinggi. Sampai orang tua-tua zaman tu suruh dia baca kitab Kawakib, Kawakibud Durriyah. Syarah bagi inilah. Syarah bagi apa nama Jurmiyah jugalah. Kan? Syarah juga lebih kurang. Kawakib, kitab Kawakib. Kitab Kawakib ni nama tinggi lah daripada matan Jurmiyah tu. Tok Haji Aziz umur 6 tahun mengajak Kawakib tanpa dhabit. Dia lari main petang azin. Nak ayat teh dengan cuak pisang. Dia minat teh dengan cuak pisang. Dia panggil dia naik pondok, dia kunci pintu. Baca kitab lu. Baca Kawakib. Hurai perang umur 6 tahun. Haji Aziz Penang. Dah mak dulu gitu. Tak 6 tahun apa cak cekok udang gamitnya. Dengan buai laju-laju sampai pokok senang. Tu dia ingat. Bangau cak cekok udang gamit. Orang tua sini ya. Ayun dia bangau. Tak ajak tu. Bagi dah hafal dengar pasang kan. Budak ni kan pasang lagu. Dengar dia ingat dia budak-budak ni dia lebih kepada pendengaran dia. Dan dia lekat baca tak tu. Kematian dia tu itu lebih memberi pelajaran untuk dia. Tok Tajuddin 9 tahun pergi Mekah. Tok Tajuddin menilai umur 9 tahun pergi majlis di Mekah. Umur 11 tahun kita Jam'ul Jawami' dia hafal. Jawami' tebal. Usupik 4 mazhab. Kita umur 40 kitab pun tak ada. Kita ngaji. Tu dulu luar biasa apa. Lemak-lemak dulu banyak gitu. Umur 6 tahun tu selesai. Dan hafal Quran lah apa semua. Kita lah membaca Quran tak kena. Dan keempatnya syarat wajib sembahyang itu suci daripada haid dan nifas. Wallahu a'lam. Kita sambunglah. Dan esok saja sikit. Macam sikit-sikit gitu pasal kita ni tebal. Dan hak lain tu tak apalah, nipis kita boleh pederah. Kita ni dia tebal. Lambat habis. Ni cerita nak pergi perhabis cepat ni. Wallahu a'lam. Saat noh berehat 5 minit. Saya 5 minit. 11 suku dia.